Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Julia binti Nordin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Azura binti Rahman, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Barisan AJK PIBG, guru-guru, ibu bapa, seterusnya murid-murid SK Setapak Indah yang guru besar kasihi. Terlebih dahulu, Guru Besar ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Nurhana, Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah kita yang memberi peluang kepada Guru Besar untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam pelancaran program unit bimbingan dan kaunseling. Ada beberapa perkara yang mungkin Guru Besar nak tekankan untuk makluman murid-murid. Pertama sekali ialah berkaitan dengan sesi PDPR yang sedang berlangsung sekarang ini. Okey, semua orang tahu kita telah pun mengikuti sesi PDPR ini sejak beberapa bulan yang lalu. Okey, namun demikian kita dapati ada dalam kalangan murid-murid kita yang langsung tidak mengikuti sesi ini, sesi PDPR ini. Kita kira sesi PDPR ini kita bahagikan kepada tiga, iaitu sama ada secara online, offline ataupun secara offsite. Jadi maknanya kalau kita buat online, maknanya kita cikgu-cikgu biasanya guna Google Meet lah, Google Meet, GM. Atau kalau kata offline, biasanya kita guna WhatsApp. Kita guna WhatsApp. Dan juga kalau kita gunakan offsite ni, biasanya kita gunakan modul-modul lah. Jadi apa yang kita dapati sejak daripada 5 minggu yang lepas, apabila semua data ini kita kumpulkan dan kita dapat lihat data ini, kita dapati lebih kurang 50 orang murid kita yang tidak mengikuti sesi PDPR. Maknanya mereka ni keciciran lah. Mereka ni langsung tak masuk sama ada ketiga-tiga ni, sama ada online, offline ataupun offsite. Menyebabkan mereka ni ketinggalan. Mereka ni ketinggalan dalam banyak dalam banyak perkara. Jadi Guru Besar faham ada banyak sebab kadang-kadang yang tidak membolehkan murid-murid menyertai sesi PDPR ini. Tetapi itu mungkin secara online, tetapi secara offline ataupun secara offsite, penyediaan modul memang kita sediakan kepada murid-murid. Yang guru-guru pun masukkan secara offsite, mungkin offline, mungkin kamu tak ada peranti, tetapi waktu malam apabila ibu bapa balik di rumah, kamu boleh gunakan tengok WhatsApp yang dihantar oleh guru-guru untuk kamu buat kerja sekolah. Tapi kita dapati ada murid yang langsung tak mengikutinya. Jadi Guru Besar berharap selepas Guru Besar dapat bercakap kepada kamu ni, kamu dapat ibu bapa khususnya lah dapat memantau anak-anak ini. Dan esok hari Isnin, Guru Besar akan mula menelefon ibu bapa ni lah, terutamanya untuk memastikan nak melihat apa masalah yang dihadapi dan apa yang kita boleh bantu untuk memastikan murid-murid ni masuk secara PDPR ini seperti biasa. Kerana bagi Guru Besar 50 orang ni, maknanya mereka ni cicir lah, cicir. Okey, kemudian kepada murid-murid yang mengikuti sesi PDPR dari awal, memang Guru Besar dapat makluman daripada guru-guru, ada juga yang memang sangat committed. Setiap hari awal pagi, seawal pukul 7.30 pagi, mereka dah bersedia dengan sesi PDPR ini. Jadi Guru Besar ucapkan tahniah dan syabas, dan Guru Besar berharap kamu sentiasa kekalkan. Dan
Dan kamu juga berperanan kepada murid-murid yang memang sentiasa mengikuti sesi PDPR ini. Kamu juga berperanan untuk membantu guru-guru mengingatkan kawan-kawan supaya mengikuti sesi PDPR. Khususnya bagi murid-murid tahun 6. Sebab guru saya tengok lebih kurang ada 6 ke 7 orang yang murid yang langsung tak mengikuti sesi PDPR ni. Dan kamu yang tahun 6 ni akan naik ke tingkatan 1. Jadi kalau kamu tak mengikuti sesi pembelajaran pada tahun 6, naik ke tingkatan 1, pembelajaran di tingkatan 1 bukan semakin senang tetapi semakin susah dan banyak berkait rapat dengan apa yang kita pelajari di sekolah rendah. Khususnya dalam matematik, sains dan sebagainya. Jadi kalau kamu tak mengikutinya, kamu juga yang rugi. Kamu juga yang rugi dan kamu ketinggalan dengan kawan-kawan yang lain. Dan juga guru besar juga dapati ada segelintir daripada kamu yang mengikuti apa-apa program yang dibuat oleh sekolah, tetapi ramai yang tak mahu mengambil bahagian dalam apa-apa acara ataupun apa-apa program yang dibuat oleh sekolah. Contohnya, setiap hari Jumaat pagi kita ada baca Yasin, tetapi guru besar tengok hanya orang yang sama saja, yang lebih kurang dalam 90 ke 100 orang yang sama. Kita tak pernah dapat mencecah lebih daripada 200 orang. Walaupun kita sediakan 2 link untuk Google Meet. Walaupun murid kita ada 900 orang, tapi kita tak berjaya untuk capai 200 orang pun. Yang 100 pun kadang-kadang 100, kadang-kadang mungkin dalam 90 lebih. Itu termasuk guru. Kalau kita tengok murid-murid, kita rasa tak capai. Mungkin awal pagi, tapi awal pagilah kita kena bangun pagi, solat subuh dulu. Jadi kita dah bersedia untuk baca Yasin. Yang kita buat program ini bukan semua sekolah yang buat. Jadi sepatutnya kamu rasa bangga sekolah kita dapat laksanakan ini setiap minggu. Jadi pada masa itu kita boleh riliskan kita punya ataupun kita boleh lepaskan tekanan dan sebagainya. Okey. Jadi program-program yang diadakan khususnya dalam bulan ni kita ada banyak program yang kita buat, pewarna, pertandingan nyanyian, pertandingan tarian dan sebagainya ni, kamu kena ambil bahagian. Bagi tahun 4, 5 dan 6 tahap 2, bila kamu menyertai pertandingan-pertandingan ini, kamu mendapat markah, kamu dapat sijil dan kamu dapat markah. Markah-markah ini berguna untuk PAJSK kamu. PAJSK kamu. Begitu juga pertandingan-pertandingan yang diadakan di peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Jadi semuanya, kalau dulu semasa kita boleh datang ke sekolah, dan kalau kita nak masuk ke peringkat negeri bukan senang, satu perkara yang senang, apatah lagi peringkat kebangsaan. Tetapi sekarang ini contohnya catur, hari itu kita terus ke peringkat kebangsaan. Walaupun kita tak menang, tapi kita dapat sijil peringkat kebangsaan. Sijil peringkat kebangsaan itu kita perlukan untuk kita masuk ke dalam markah PAJSK kita. Jadi bagi tahun 4, 5, 6 dan 6 ni, mereka sepatutnya mengambil peluang. Buat apa yang pertandingan yang diadakan, yang diberitahu kepada guru-guru kepada kamu cuba ambil bahagian. Okey, pada guru besar bukan nak kamu menang. Menang itu satu bonus kepada sekolah, tetapi penyertaan tu yang paling penting. Begitu juga kepada murid-murid yang mengikuti kelas PDPR ni, guru besar ucapkan syabas dan tahniah, dan guru besar harap kamu sentiasa kekalkan motivasi kamu, sentiasa berada di tahap yang terbaik, dan kamu membantu kawan-kawan yang lain yang tak masuk ni untuk mujuk mereka. Kita cikgu-cikgu dah sentiasa menelefon ibu bapa kawan-kawan kamu ni untuk masuk. Tapi mungkin kalau kamu dapat membantu cikgu-cikgu, ini adalah lebih baik. Kemudian guru besar mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru yang
yang sentiasa proaktif dalam melaksanakan tugas mereka, yang memberikan banyak input kepada kamu. Jadi walaupun semasa pandemik ini, Guru Besar ucapkan terima kasih. Begitu juga dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang banyak membantu sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab mengingatkan ibu bapa khususnya terhadap murid-murid supaya mereka dapat sama-sama menyertai kelas PDPR ini. Untuk pengetahuan semua, kita telah tetapkan KPI ataupun pencapaian kehadiran murid kita setiap hari persekolahan, setiap minggu hari persekolahan kita ialah sebanyak, untuk tahap 1 ialah 93%. 93%. Untuk tahap 2 ialah 96%. Tetapi peratus kehadiran ini sentiasa berubah-ubah. Dan kita dapati ada minggu-minggu tertentu kita tak capai pun 93 dan 96% ni. Sebagai contoh, minggu ni kelas tahun 456 kita hanya capai 93%, sedangkan apa yang kita target ataupun kita tetapkan ialah 96%. Jadi ada dalam kalangan kamu yang tak hadir langsung kelas PDPR ni lah. Jadi Guru Besar ambil kesempatan dalam program yang dilancarkan oleh pihak ataupun unit bimbingan dan kaunseling ini untuk memohon kepada semua mengingatkan kawan-kawan untuk menyertai segala program yang diuruskan ataupun segala pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru. Untuk Puan Nurhana, unit bimbingan dan kaunseling, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana berjaya mengadakan program ini. Kepada ibu bapa, saya memohon kepada semua agar dapat sama-sama membantu sekolah, kerana pada minggu ni, hujung hari Jumaat yang lepas, saya berpeluang untuk mengikuti satu taklimat berkaitan dengan PDPR bersama dengan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni, dan saya dapati ada daripada perkongsian daripada guru besar sekolah-sekolah terbabit, mereka berjaya mencapai 100% murid hadir ke sekolah. 100% murid hadir ke sekolah. Dan saya tak dengar pula yang di bawah 80-90%. Jadi kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kehadiran murid, meningkatkan motivasi murid, seterusnya meningkatkan nama baik Sekolah Kebangsaan Setapak Indah ini. Saya selalu ingatkan saya selalu beritahu kepada ibu bapa, kitalah yang menentukan jatuh bangunnya Sekolah Kebangsaan Setapak Indah ini bukan hanya pihak guru-guru saja, tetapi semua pihak. Maknanya daripada murid, ibu bapa, guru-guru, pentadbir, sampaikan pekerja-pekerja pembersihan dan juga pengawal keselamatan juga bertanggungjawab dalam menentukan nama baik Sekolah Kebangsaan Setapak Indah ini sentiasa berada dalam keadaan yang terpelihara dan kita boleh kekalkan untuk terus cemerlang, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Syabas dan tahniah kepada unit bimbingan dan kaunseling, begitu juga kepada guru-guru, kepada murid-murid yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan PDPR sepanjang kita berada dalam pandemik COVID-19. Sentiasa mengamalkan SOP yang ditetapkan, walaupun kita tak dibenarkan untuk pergi makan beramai-ramai, keluar makan di kedai semula,
ataupun pergi ke shopping mall ramai-ramai, naik kereta pun dah boleh ramai, tapi SOP perlu dijaga kerana pandemik ini masih belum menunjukkan penurunan yang drastik lah. Jadi sentiasa kekal supaya sentiasa sihat kerana pandemik COVID itu memang benar. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan stay safe. Terima kasih.